Kita mula ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat ni tudung Okey. Sebab bila dah ni nampak. Okey. Nanti ceramah tak dengar, dia tengok saya ingat tudung Ustazah tu. Okey sikit. Terlebih dahulu setinggi ucapan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Surah Al-Qudwah Seremban 2 Negeri Sembilan. Terima kasih kepada Puan Rahizah Abdul Rahim. Mana Puan Rahizah tadi? Masya Allah. Selaku pengerusi, isteri kepada pengerusi Surah Al-Qudwah. Maksud sekarang suaminya dah jadi pengerusi. Kalau dulu saya rasa orang lain kan, masa zaman saya mengajar di sini. Kemudian Puan Noriah, iaitu Ketua Muslimat Surah Al-Qudwah. Puan Noriah ada tak? Masya Allah Puan Noriah, Masya Allah. Okey. Jarang ni nak tengok orang pakai mask tapi mungkin ada faktor kesihatan kan. Jadi tak ada masalah. Ada ramai juga yang pakai mask, berjaga-jaga kan. Seterusnya Datuk Indra Azimah Abdul Hamid. Ada ke? Oh Masya Allah. Waalaikumsalam, selamat berkenalan. Mungkin kali pertama jumpa Ya, Datuk Indra Azimah Abdul Hamid. Seterusnya Datuk dan Datin yang hadir, muslimin muslimat, siapa pun kita pada saat ini, kita berada di rumah Allah. Sebab masjid walaupun surau, ini pun masjid solat Jumaat kan. Ini orang panggil surau Jumaat ke dah diangkat masjid Qudwah? Tak surau Qudwah, tapi adalah surau Jumaat. Tapi kalau dari sudut fiqh, walaupun surau, bila ada je solat berjemaah, dia sebenarnya status dia macam masjid. Lagi-lagi ada solat Jumaat, sebenarnya masjid lah tu. Masjid. Tetapi untuk membezakan surau dan masjid, itu dikekalkan perkataan surau dan masjid. Apa maksud masjid? Tempat sujud. So di sini sama juga tempat sujud. Masjid tempat sujud, sajadah sujud, masjid tempat sujud. Jadi dipanggil surau dalam bahasa Arab musalla, tempat solat. Tempat solat dan tempat sujud sama. Cuma membezakan surau dengan masjid sebab ada kaedah di Malaysia ni, dalam jarak sekian, kepadatan penduduk sekian, masjid perlu ada satu je contoh. Baguslah susun atur tu. Jadi walaupun kita berada di surau, kita boleh niat iktikaf macam di masjid. Jadi boleh baca doa sama-sama masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Kemudian nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Boleh niat i'tikaf seperti itu. Kan nak niat i'tikaf surau Ustazah, sebut je masjid. Sebab ini surau menunaikan salat Jumaat, dia seperti masjid dan kita akan dapat pahala i'tikaf. Jadi semua pasal niat i'tikaf ya semua. Jadi kita dapat pahala yang berganda dalam waktu yang sama. Baiklah, Alhamdulillah, sebenarnya surau ini memberikan kenangan yang sangat mahal dalam perjalanan dunia dakwah saya. Ini adalah surau yang pertama yang memberi saya peluang untuk belajar menyampaikan ilmu. Bila saya berhenti pada tahun 2017, dan sebelum berhenti pun dah start dah pun mengajar di surau ini. Bila berhenti, jadual tu kita ada jadual yang tetap di surau ni. Saya boleh kenal dan ingat wajah-wajah. Ramai wajah-wajah yang memang selalu jumpa, yang memberi kekuatan. Bahkan saya ada ingat beberapa nama daripada jemaah ni. Ni wajah-wajah yang dirindui ni. Terima kasih kerana terus bersangka baik dengan saya. Datin. Ada yang rumahnya saya dah pergi dalam garden home tu kan. Subhanallah. Saya sebutkan ramai yang bersangka baik sebab ramai juga yang marah. Ustazah dah glamour, tak nak datang dah surau kita. Ustazah dah popular, dah tak pandang dah masjid kita. Sebab dulu saya ngajar secara berkala di sini, kita baca kitab kan.
Di sini Masjid Hussein, di surau apa tu? Di LPPKN ada, kemudian di surau apa tu? Bukit Cedang. Lepas tu satu lagi adalah di Rasah Kemayan. Bayangkan area Seremban 2 ada 5 lokasi yang saya akan mengajar secara tetap. Kuliah berkitab. Cuma kitab je yang berbeza-beza. Masya Allah. Sama juga di area Seremban pun ada lebih kurang 5-6 lokasi. Di area Rantau, di Pasir Besar, di Rembau, di Tampin. Dan akhirnya, bila satu ketika jadual dah semakin padat, tanggungjawab semakin banyak, saya terpaksa menghentikan beberapa tempat. Dan bila berhenti beberapa tempat, lagilah kemarahan itu berganda. Kenapa tempat saya kena berhenti? Ustazah boleh ngajar Masjid Hussein. Bila berhenti kat Masjid Hussein, yang sana pula bunyi, oh sana Ustazah buat, oh sebab sana saya lagi lama dengan dia, oh kenapa Ustazah pilih-pilih, yelah kat sana bla bla bla. Mulalah ada fitnah, sebaran perkara yang tidak benar. Ustazah memilih berdasarkan sekian-sekian. Akhirnya terpaksa buat keputusan semua berhenti. Dalam 40 lokasi yang saya terikat untuk kuliah berkala, saya berhentikan semuanya. Dan saya tidak pernah terima mana-mana kuliah berkala dalam tempoh 3 tahun 4 tahun ni dengan siapa-siapa pun. Walaupun ada VIP nak ikat ke, ada pihak-pihak nak ikat ke, memang tak diterima, supaya pergerakan dan perjalanan dakwah ini lebih dipermudahkan. Subhanallah. Tetapi surau kedua adalah surau yang paling diingati. Dan bila saya dapat tahu, sebenarnya program kita ni mengejut, betul tak? 2 hari lepas baru setuju. 2 hari lepas. Jadi mengejut juga sebaran, datang pun terkejut-kejut ni. Ada yang tahu malam tadi kan? Ada yang tahu pagi tadi. Maksudnya semua pun tahu last minute. Tapi sebab jemaah di sini memang jemaah yang sangat hebat. Mereka boleh datang dalam keadaan walaupun last minute, datang dalam keadaan walaupun tanpa persiapan. Sebab mati pun kita tidak tahu bila kan. Kita sentiasa dalam mood bersedia. Mungkin ada yang marah, oh mengejut-ngejut, kenapa tak cover awal-awal, contoh ya. Kenapa begini, kenapa begitu? Hakikatnya Allah dah aturkan beginilah situasinya. Dan insya-Allah ini adalah cara yang terbaik. Asalnya pagi ni ada program, bila saya nampak program itu dicancelkan, jadi saya terus minta dengan PA, terima mana-mana, cuba hubungi sekian, dan mereka hubungi, dan bagus sangat manajemen surau kedua, dia boleh terima walaupun last minute. Masya Allah. Tahniah, alhamdulillah. Jadi sekarang sahabat-sahabat muslimin muslimat, tak ada muslimin muslimat, kasih sayang pada surau ini, dia kasih sayang pada jemaah ini tidak boleh digantikan dengan jemaah-jemaah yang lain. Ada di kalangan kalian ni yang beri saya kekuatan daripada dulu sampai sekarang, yang masih lagi tinggalkan komen di FB, yang masih konsisten lagi bagi sumbangan, masih konsisten lagi bagi motivasi. Bila saat saya dikecam teruk, down, bila saat sekian-sekian, subhanallah, saya tengok di belakang, Masya Allah, sehat ya. Dulu rapatnya, yelah lepas habis kuliah seminggu sekali makan, sampai kita kenal sakit apa, pasangannya, kat rumah mana, sampai begitu sekali lah rapatnya, Masya Allah. Jadi insya Allah pada pagi yang barokah ini, sempena bulan Maulidur Rasul, kita akan bincangkan satu tajuk, kelahiran yang membawa cahaya. Kelahiran yang membawa cahaya. Ni musim Maulidur Rasul, semua ceramah Maulidur Rasul. Boring tak? Kan ada orang sana ceramah Maulidur Rasul, sini Maulidur Rasul, buka TV Maulidur Rasul, lepas tu cerita pula hampir sama. Kan benda yang diulang-ulang. Tetapi kadang-kadang kita rasa ada benda yang kita tak pernah dengar, kita pun lupa. Itu jugalah antara hikmah Allah menjadikan manusia ni bersifat pelupa. Bila dia dengar pun dia tenganga macam tak pernah dengar, padahal dah 20 kali dah seumur hidup dia dengar. Kalau kita tanya fakta kelahiran Nabi pun belum tentu semua orang boleh jawab. Kalau tanya berapa orang isteri Nabi pun masih confused nak jawab. Kalau nak tanya waktu zaman Nabi remaja apa yang berlaku pun tak boleh jawab. Itulah hikmahnya Allah jadikan insan itu sifatnya adalah pelupa. Dengan lupa itu ada nikmat rupanya. Bayangkan kalau semua benda kita ingat, mungkin kita akan boring sungguh lah. Sekali dengar ceramah ingat semua.
Lepas tu lama-lama ustaz bagi saya ceramah lah pula. Sebab dah banyak sangat dah kepala saya ni. Tapi habis ceramah sejam tu, daripada 10 fakta, mungkin satu fakta je kita boleh bawa balik dan ingat. Masya Allah. Maksudnya di sebalik kekurangan ada rahmat Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, muslimat yang dikasihi, tajuk kita adalah kelahiran yang membawa cahaya. Pada saya ni ada satu naskah. Ini sebenarnya hasil susunan saya bersama dengan tim penyelidikan, iaitu jalur kehidupan Nabi SAW. Memang ada banyak buku sirah di pasaran, dan saya percaya muslimat semua ada buku kitab sirah Nabi di rumah. Kalau tak ada, wajib pergilah dekat MPH ke. MPH ada lagi tak depan tu? Tak ada tak? Yang ada popular. Okey, mana-mana kedai buku lah, wajib beli. Baca nombor 2. Kalau di rumah tak ada kitab sirah, malu nak mengaku cinta Nabi. Kita ada macam-macam buku motivasi Mak Saleh lah, buku cerita tu, buku cerita ni lah. Muka buku ni pun tak berhenti nengok lah. Tapi di rumah kita tak ada buku sirah Nabi. Maka kalau kita kata kita cinta dan rindu Nabi, itu adalah dusta. Ingat tak? Zaman-zaman kita ni lebih kurang sebaya kan? Saya ni macam anak-anak ibu-ibu kan. Umur saya 39, mak saya umur 60. Siapa yang di sini umur 60 dan ke atas? Angkat tangan. Subhanallah. 60 dan ke atas masih muda. Betul kan? Masih muda, still young. Masih muda. Sebab itu jangan panggil orang umur 80 ke bawah, 60 ke atas ni. 80 ke atas, ya, itu barulah tua. Sekarang ni usia semakin lama semakin muda. Ya, macam ni ya. Kalau umur 60 lebih, orang panggil kakak ataupun orang panggil aunty tu okey sikit. Orang panggil puan, kita akan rasa kita macam ada muda sikit lah. Tapi bila orang panggil makcik, jemput makan, aduh makcik. Contohlah kalau mengurut kan, kita ni tukang urut lah. Urut. Pasal orang tu cakap, sedap lah akak urut. Oh, segar. Sebab kakak sedang mengurut. Jiwa kakak. Tiba-tiba, sedap lah makcik urut. Mempengaruhi sangat. Panggilan ni sangat mempengaruhi. Sebab itu kadang makcik-makcik suruh panggil je lah makcik. Saya tetap akan panggil hajah ataupun puan. Sebab energi saya akan berhadapan pun saya rasa lain. Dan saya rasa energi yang kalian sendiri bila dipanggil dengan panggilan yang sebegitu pun rasa berbeza. Kalau panggil wan lagi lah. Jadi Masya Allah, tadi saya sebut apa ya? Okey. Jadi di rumah kita kena ada kitab sirah Nabi. Yang ini kita buat, dan saya pun ada banyak kitab sirah Nabi. Saya rasa berpuluh-puluh. Dan hampir semua tak habis baca. Baca sampai bab ni berhenti. Sampailah saya minta unit penyidikan, kamu kumpulkan 10 buku kitab sirah yang mendapat pengesahan benar. Maksudnya disahkan sumber-sumber yang benar. Sebab ada banyak kitab sirah, ada campur aduk dengan Israiliyat, sumber-sumber yang tidak benar. Maksudnya yang di was-was, yang was-was. Lepas tu saya kata selepas itu, kamu gabungkan semua kitab sirah tersebut. Tim penyelidikan ada 10 orang. Saya bagikan kepada 3 grup. Satu grup, dia kumpulkan maklumat daripada Nabi dalam perut ibu sampai umur Nabi 40 tahun, apa yang berlaku. Kemudian grup yang kedua, daripada umur 40 sampai umur 50, apa peristiwa yang berlaku. Daripada umur 50 sampai umur 63 wafat, apa pula yang berlaku. Kita ni kan, bila sirah Nabi ni, kita pun tak tahu. Kita dengar pasal perang Uhud, tak tahu bila berlaku perang Uhud. Kita dengar pasal Fatu Makkah, kita ingat masa awal rupanya dah dekat dengan kewafatan Nabi. Kita dengar cerita ni, tapi kita tak nampak plot-plot susun atur tu. Betul atau tidak? Betul kan? Akhirnya saya minta tim gabungkan semua, buat jalur kehidupan Nabi daripada lahir sampai wafat, dengan cara yang lebih mudah untuk difahami. Boleh nampak tahun ini bukan tarikh, umur Nabi sekian, apa yang berlaku. Kalau tak ada dalam catatan sejarah, kosongkan sajalah. Contohnya
masa tak 1 tahun pun berlaku, 2 tahun pun berlaku, 4 tahun, 5 tahun. Setiap tahun Nabi tu mesti ada cerita. Bahagian yang tidak ada sumber, kosong, maka ia dikosongkanlah. Jadi kita ikuti cerita Nabi daripada tahun demi tahun sampai wafat. Best tak? Okey, saya sebut pasal umur tadi tu. Ingat tak? Princess Diana. Semua kenal tak Princess Diana? Kenapa gelak? Kenal kan? Princess Diana yang dah meninggal tu kan? Itu kan zaman kita, Princess Diana. Masa Princess Diana kahwin dengan Prince Charles, semua follow tak? Ikuti tak perkembangan tu? Okey, perkembangan tu kita ikut daripada mana zaman tu? Masa tu belum ada Facebook, betul kan? Tak ada media sosial ni. Zaman tu maklumat pasal perkembangan Prince Diana dan Prince Charles ni, kahwin, majlis dia, apa semua tu, kita tahu daripada mana? TV. Kedua, surat khabar, majalah. Betul tak kita sanggup beli? Kita beli majalah, tengok majalah ada cerita muka depan presiden, beli. Macam-macam majalah ketika itu. Sekarang majalah dah tak laku. Surat khabar kalau ada cerita dia, beli. Bacalah juga. Sebab apa? Kita minat. Kita suka ikuti perkembangan. Ada sebab kita suka dia. Kita ikuti perkembangan. Lepas tu keluar pula buku. Memang cerita pasal dia je. Daripada dia lahir, dia sekolah rendah, dia sekolah menengah, sampai universiti, sampailah dia jumpa ni. Galik leka tengok gambar. Saya cerita tu zaman saya. Zaman saya tu, masa tu saya remaja. Bahkan cerita pasal Prince Diana ni, dia di seluruh dunia mengikuti. Tidak ada perkahwinan yang lebih epik, yang lebih dahsyat, yang mendapat liputan seluruh dunia, yang boleh menandingi perkahwinan Puteri Diana dengan Prince Charles. Padahal anak raja di seluruh dunia ramai, betul kan? Tapi tak tahu macam mana dia punya aura tu. Pada zaman tu bukan media sosial pun. Saya ingatlah majalah-majalah, dan itu berlaku bukan di Malaysia saja. Di seluruh dunia gelombang itu berlaku. Dia daripada tidak dikenali terus jadi paling glamour. Bahkan hari ni kalau keluar lagi ikut cerita dekat Facebook, adalah cerita pasal Prince Diana, kita masih tertarik lagi nak baca. Masih ada video-video ke, rasa lagi nak tengok. Namun tidak ada individu yang lebih glamour melebihi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sebagai umat Nabi, kita tak sampai tahap nak tahu, nak baca berulang kali, leka bila baca sirah Nabi. Bila kita baca sirah Nabi, kita baca sudah ngantuk. Boleh jadi di antara kita tak ada yang berjaya baca daripada awal sampai habis kitab sirah Nabi. Boleh jadi. Dan kita sendiri banyak lagi ada plot-plot yang kosong tentang sirah Nabi. Padahalnya, cara untuk kita jatuh cinta dan betul-betul rindu pada Nabi mesti mengikuti perjalanan keseluruhan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam.